أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum baligh dari kalangan kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu dalam 3 masa, iaitu sebelum sembahyang subuh dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari dan sesudah sembahyang Isyak. Itulah 3 masa bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kamu padanya. Kamu dan mereka tidaklah bersalah kemudian daripada 3 masa yang tersebut, kerana mereka orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan apabila kanak-kanak dari kalangan kamu telah baligh, maka hendaklah mereka meminta izin sama seperti
cara orang-orang yang telah cukup umur yang tersebut dahulu meminta izin. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan mana-mana perempuan tua yang telah putus kedatangan haid, yang tidak mempunyai harapan berkahwin lagi, maka tidak ada salahnya mereka menanggalkan pakaian luarannya dengan tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka. Dan pada itu perbuatan mereka menjaga kehormatannya dengan tidak menanggalkan pakaian luarnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nur. Surah yang ke-24 pada juzuk yang ke-18. Dan ayat yang kita pilih, yang kita bacakan pada malam ini, iaitu ayat 58 sehingga ayat 60. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang hukum-hukum atau hukum hakam. Sebagaimana kita tahu bahawa surah An-Nur dipenuhi dengan hukum hakam. Dan hukum hakam yang kita akan sentuh pada malam ini ialah hukum hakam yang ke-11 dan hukum hakam yang ke-12. Apa dia hukum hakam yang ke-11, yang ke-12 dan yang ke-13? Ada 3 hukum hakam. Dalam ayat yang kita bacakan daripada ayat 58 sehingga 60. Ada 3 hukum hakam utama yang berkait dengan hukum meminta izin. Hukum meminta izin untuk masuk ke bilik. Di kalangan orang-orang yang dekat dengan kita, di kalangan hamba-hamba dan juga kanak-kanak. Dan kanak-kanak itu ada yang baligh, ada yang belum baligh. Ataupun anak-anak yang baligh dan anak-anak yang belum baligh. Dan juga kita menyentuh dan ayat yang kita bacakan ini, hukum yang berkait dengan orang-orang yang baligh bila mana nak masuk bilik perlu meminta izin secara mutlak. Dan demikian juga hukum yang berkait dengan wanita-wanita yang sudah menopause. Wanita-wanita yang tua, yang sudah tidak lagi berhaid, yang sudah tidak lagi beranak, yang sudah tidak ada keinginan untuk menikah, maka ada kelonggaran dalam menutup aurat. Walaupun kalau mereka memilih menutup aurat yang sempurna, itu lebih baik. Maka ini 3 hukum yang akan kita jelaskan pada malam ini. Kalau sebelum ini, ayat-ayat yang sebelum ini yang kita bacakan berhubung berkait dengan petunjuk nur Allah dan juga kegelapan yang diperumpamakan dengan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Dan bagaimana ayat-ayat yang sebelum ini menceritakan tentang tanda-tanda ketuhanan melalui penciptaan alam, melalui turunnya hujan, melalui terbentang luasnya segala ciptaan-ciptaan Allah SWT, termasuk binatang-binatang yang melata. Dan telah kita jelaskan sebelum ini, maka ayat yang kita bacakan malam ini kembali kepada hukum hakam. Kalau sebelum ini kita tahu kita dah menyentuh hukum hakam yang berkait dengan hukum zina. Permulaan surah An-Nur. Diikuti tentang perkahwinan sesama pada penzina. Dan hukum ketiga yang juga telah kita jelaskan ialah hukum qazaf. Menuduh perempuan berzina. Dan hukum keempat ialah hukum li'an yang berkait dengan suami isteri. Di mana suami melihat isterinya berzina dan tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia melakukan li'an, sumpah laknat. Dan demikian juga hukum yang kelima yang telah kita bahaskan tentang kisah fitnah kepada Aisyah, Qissatul Ifki. Bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha difitnah, dan kita telah menjelaskan hukum hakam yang berkait dengan fitnah. Dan yang keenam yang telah kita bahaskan juga adalah hukum yang berkait tentang meminta izin masuk rumah dengan ucapan salam dan juga ucapan bolehkah saya masuk. Telah kita bahaskan. Dan hukum yang ketujuh juga yang telah kita bahaskan sebelum ini ialah hukum memandang perempuan dan perempuan memandang lelaki. Pada ayat wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki yang beriman untuk tundukkan pandangan mereka. Itu ayat yang berkait dengan apa disebut sebagai hukum memandang ataupun nazar. Lelaki pada perempuan, perempuan kepada lelaki. Dan di mana keharusannya
Dan juga kita telah membicarakan tentang hukum yang seterusnya, iaitu hukum yang ke-8 yang berkait dengan perkahwinan orang merdeka. Dan hukum yang ke-9 yang berkait dengan hamba yang buat kontrak untuk bebas dan merdeka yang disebut sebagai mukatabatul ariqah ataupun hamba mukatab. Dan yang ke-10 yang telah kita bahaskan juga ialah paksaan berzina. Dan pada malam ini selepas kita berbicarakan tentang perbandingan cahaya Allah, kegelapan, kembali pada hukum. Ini hukum malam ini yang kita bicarakan ialah hukum yang ke-11, 12 dan 13. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang hukum ini secara jelas. Di antara sebab turun ayat ini, kata Ibn Abbas, ayat ini diturunkan bersempena dengan seorang lelaki yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba. Nabi suruh untuk memanggil Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengannya. Maka Nabi hantar seorang hamba namanya Mudlish atau Mudlash bin Amri. Maka waktu itu ialah waktu hampir zuhur. Atau disebut juga waktu Qailulah. Waktu Qailulah. Maka dia terus masuk ke rumah Umar Al-Khattab. Kerana hamba ni memang dia selalu boleh, mereka ni ada akses yang lebih bebaskan sifat hamba. Sama seperti kanak-kanak. Budak-budak kan kalau dimasuk rumah kita tanpa izin, kita tak kisah. Budak-budak masuk. Tak orang tua, kita kisah. Budak-budak kecil ni dimasuk bilik-bilik mana pun, bukan menjadi suatu kesalahan bagi mereka. Dekkan sifat budak mereka. Anak kita umur 5 tahun ke 6 tahun, ceroboh masuk bilik ni, bilik itu. Kadang-kadang dia pergi rumah orang, dia pun masuk bilik utama. Maka kerana watak kanak-kanak macam tu. Dan demikian juga hamba. Hamba kerana dia bebas untuk masuk. Disebabkan taraf dia sebagai hamba. Maka Rasulullah hantar Mudlish bin Amri bertemu dengan Umar Al-Khattab. Panggil. Dan dia terus masuk. Ketika Umar Al-Khattab berada pada situasi yang dia tak suka dilihat. Dia tak pakai baju ke apa ke, tak suka. Kita kan, keadaan kita tak suka orang lihat kita dalam situasi tertentu. Kita suka orang lihat kita dengan pakaian lengkap. Barangkali kalau kita buka baju, dah tak suka orang tengok kita. Dia kena ketuk dulu untuk kita pakai baju dulu. Atau barangkali kalau kita tak pakai kopiah pun, tak suka orang jumpa kita dalam keadaan tak pakai kopiah. Jadi kena ketuk pintu dulu untuk kita letak kopiah atas kepala. Tak ada kopiah, ganti helmet pun tak apa. Dia orang dah biasa tutup kepala ni, dia jadi macam malu kalau tak tutup kepala. Jadi ada waktu kita tak suka orang tengok kita keadaan macam tu. Kita mungkin pakai baju lengan pendek, kita tak suka waktu itu, kita nak pakai lengan panjang. Dia setiap orang dia ada dia punya privacy. Selain daripada aurat. Jadi kita bercakap situasi yang kita tak suka orang tengok kita dalam keadaan macam ni. Maka Umar Khattab waktu masuk Mudlish bin Amri, dalam keadaan dia tak suka dilihat macam tu. Bukan masuk dia tak pakai baju terlantak, dia tak suka waktu tu, keadaan itu. Yang budak tu masuk ketika mana Qailulah. Maka Umar Al-Khattab bertemu dengan Rasulullah. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, wadittu law anna Allah Ta'ala amarana wa nahana fi hal istizan." Ya Rasulullah, aku berharap semoga Allah turunkan wahyu yang menyentuh tentang perintah dan larangan berkait dengan masuk keluar ke bilik. Yang sebelum ni kita sebut tentang hukum masuk rumah. Ini hukum masuk terus masuk bilik. Jadi kalau duduk rumah, dalam bilik masuk bilik. Sebab kita dalam rumah tu dah rahsia. Dalam rumah tu ada tempat lebih rahsia. Namanya bilik. Yang mungkin yang masuk mungkin pasangan kita, suami kita, isteri kita. Mungkin yang lain tak boleh masuk. Maka Umar berkata, kalau ada ayat, ada perintah Allah berkait dengan keluar masuk ni, maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum. Wahai orang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu meminta izin untuk masuk ke bilik-bilik kamu. Kena minta izin pada 3 waktu utama. Yang kita akan jelaskan 3 waktu utama yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dan demikian juga kanak-kanak yang belum baligh. Bila mereka nak masuk bilik, mereka mesti meminta izin pada 3 waktu. Berarti selain daripada 3 waktu itu tak perlu minta izin. Bagi siapa? Bagi hamba dan kanak-kanak. Adapun yang dah dewasa, yang sudah baligh, orang asing atau kaum kerabat, mereka ini mesti meminta izin.
bukan wajib meminta izin. Adapun kanak-kanak yang belum balik dan hamba, mereka ini kena minta izin pada 3 waktu. Adapun 3 waktu yang lain pada itu, mereka boleh masuk suka hati mereka. Anak-anak kita kalau umur 10 tahun, 11 tahun, belum balik, dia boleh masuk bilik kita suka hati dia. Melainkan 3 waktu dia mesti minta izin. Waktu lain dia bebas masuk. Bagi anak yang sudah balik, langsung tak boleh masuk melainkan minta izin. Ini hukum yang perlu kita jelaskan. Kemudian diriwayatkan juga sebab turun ayat ini kepada Asma binti Abi Marsad. Dia ada seorang hamba besar. Hamba yang dah dewasa. Hamba. Dia hamba dewasa ke kanak-kanak, namanya hamba. Dia ada hukum berbeza. Maka dia ada hamba. Maka hamba ni masuk menemui tuan dia, yang Asma, dalam keadaan dia tak suka dilihat. Waktu tu memang tiada larangan untuk hamba sebab sifat hamba ni dia memang, kalau bahasa kita dia memang pergi mari. Ataupun dia selalu bersama dengan kita. Hamba, kalau kita tengok hari ni kalau orang ada PA lah. PA tu, ataupun kita sebut ni pembantu peribadi ni, personal assistant ke, ataupun SA ke, hamba abdi ke, tak kira lah. Yang ikut bos dia ni. Maka dia akan masuk bilik. Bos dia keluar masuk. Dia tak ada larangan. Sebab dia PA. Dia boleh masuk, tak air kopi, keluar, masuk, keluar. Kalau kita beri contoh perumpamaan hari ini, orang yang maklum dia boleh masuk keluar. Dahulu yang memang biasa boleh masuk keluar namanya hamba. Seorang dimiliki hamba, maka hamba ni sebahagian dari keluarga dia dan memang dia bebas masuk. Kerana sifat hamba tadi. Dia macam hari ni kalau kita ada bibik lah. Bibik dia kan dia bebas. Sebab dia memang duduk dengan kita. Dia ke dapur, di sini. Kalau dia langgar bahu kita pun tak kisah sebab dia duduk dalam rumah kita. Dia mungkin masuk bilik kita, kutip kita punya pakaian dalam nak basuh, kita pun tak kisah. Bibik kita. Dah jadi kebiasaan begitu. Maka di sini asal hukum tak perlu minta izin apa-apa, asal hukum. Dan memang dia duduk sama kita, dia boleh terjah semua. Boleh dipanggil muhajamah, boleh terjah. Sehingga berapa orang sahabat mula tak rasa seronok. Seperti berlaku pada Umar Khattab dan kepada Asma. Maka Asma bila berada kan demikian, dia datang jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, inna khadamana wa ghilmanana yadkhuluna alaina fi halin nakrahuha. Ya Rasulullah, khadam kami, hamba-hamba kami, dia masuk ikut dang dia dan waktu yang kami tak suka. Tapi oleh kerana para sahabat ni, mereka tak berani larang benda yang tiada larangan. Mereka tak berani tak hukum benda yang tak ada hukum. Dia tak macam kita suka-suka je tak hukum. Agak-agak kita tak suka, maka kita pun kata begitu begini. Para sahabat mereka tak berani menyebut satu hukum tu salah ataupun betul, melainkan dengan dalil. Kalau tak ada dalil, mereka kekal pada hukum harusnya. Pada suatu benda tertentu. Ataupun hukum larangannya pada benda tertentu. Tengok situasi tempat benda. Ini bagaimana para sahabat, mereka tidak bertindak sesuatu dengan keinginan mereka. Jadi mereka kalau ikutkan bos, boleh jalan, jangan masuk. Tapi kerana tak ada hukum, mereka tak berani larang. Hamba-hamba ni masuk bebas ke bilik mereka. Kerana uruf waktu itu, memang hamba ni berkeliaran dalam rumah mereka. Boleh masuk. Maka Asma, dia datang jumpa Rasulullah menyebut tentang rasa bimbangnya. Sebab bimbang masuk waktu kami dalam keadaan pakaian tertentu dan sebagainya. Maka turun ayat ini. Dalam riwayat yang lain, sahabat-sahabat Rasulullah, sebahagian mereka kebiasaan mereka mendatangi isteri mereka pada waktu qailulah. Sebelum qailulah mereka mendatangi isteri mereka. Dan kemudian mereka mandi. Tapi menjadi sebahagian kecenderungan hamba masuk waktu itu. Ketika mana mereka bersama dengan isteri mereka. Lalu mereka benci berada dalam situasi tersebut. Mereka mengadu pada Nabi SAW, maka turun ayat ini. Arti ini antara 3 riwayat tentang sebab turun ayat ini. Dia punya persamaannya apa dia? Bahawa tak selesa tuan rumah pada orang yang memang sebahagian daripada ahli keluarga, waiman namanya kanak-kanak yang belum balik ataupun anak-anak yang balik dan hamba. Mereka nak biar dalam satu keluarga itu ada suatu hukum tertentu. Maka turun ayat ini menjelaskan hukum tersebut. Hukum pertama yang kita akan jelaskan bila Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum 3 marrat.
min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min salatil isya. Wahai orang beriman, hendaklah hamba-hamba yang kamu miliki dan kanak-kanak yang belum balik meminta izin untuk masuk menemui kamu pada 3 waktu utama. Yang pertama, min qabli salatil fajr, sebelum solat subuh. Maknanya kita ni kalau anak-anak nak masuk pukul 3 4 pagi ke bilik kita, dia mesti minta izin, dia tak boleh terkejah macam tu. Siapa? Anak yang belum balik. Anak yang balik sementara lagi lah. Dan demikian kerana waktu itu biasa seorang tidur kerana terdedah aurat. Kita tidur pukul 3 pagi 4 pagi, tiba anak kita masuk gitu je. Kena ajar dia. Minta izin. Tentang apakah hukum mengajar ni, ataupun apakah meminta izin bagi kanak-kanak yang kecil ini wajib atau sunat? Jumhur ulama menyatakan hukumnya adalah sunat. Maknanya budak, dia kan budak kita tahu tak berdosa. Budak yang belum balik, mana dia buat dosa? Ayat ini untuk kita ajar dia adab masuk bilik. Kalau dia masuk juga, dia tak berdosa. Tapi dia menyalahi adab. Ayat ini sebenarnya taujih suatu perintah kepada wali-wali ataupun ketua keluarga yang menjadi ibu dan ayah untuk mendidik anak-anak mereka. Dia sama kata para ulama dengan hadis Nabi, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri. Suruh anak kamu sembahyang masa umur 7 tahun. Hukum suruh budak sembahyang umur 7 tahun wajib ke sunat? Para ulama kata sunat, dia tak wajib. Kalau mak ayah tak suruh budak tu solat waktu 7 tahun, dia taklah berdosa, tapi dia telah melepaskan tanggungjawab mendidik anaknya. Sebab budak tu kan tak wajib lagi solat. Ali Zainal Abidin. Ali anak dia yang belum balik, dia suruh solat jamak. Zuhur dengan asar jamak sekali. Lalu orang tanya dia, kenapa suruh dia jamak solat? Kata Ali Zainal Abidin, dia lebih baik daripada budak ni tak sembahyang. Sebab budak tu kan memang tak wajib lagi sembahyang. Nak tamring, nak latih dia biar sembahyang. Kan budak-budak kan dia cepat penat. Dia dengar zuhur 4 dia dah rasa banyak. 4 banyak dia kata. Boleh tak nak sembahyang 2 je tu. Tunjuk 2 je syarat kali. Budak-budak ni, kadang nak satu-satu boleh tak? Budak, kita nak latih dia biar dia sembahyang. Supaya dia tahu ni waktu solat. Jadi Ali Zainal Abidin, ni cara dia. Cara dia didik anak dia, dia suruh anak dia solat zuhur dengan asar sekaligus. Sembahyang zuhur lepas tu asar. Kan budak dia tak suka solat macam terikat dengan waktu tadi. Maka penting dia tahu kena sembahyang. Maka dia ajar buat macam tu, okey sembahyang. Sama juga kalau anak kita misalnya, tak perlu kita nak jaga sangat waktu untuk dia. Tapi biar dia tahu kena solat. Mungkin waktu solat dah habis, dah subuh pukul 8, tak apa aja. Suruh solat subuh. Tak payah kita nak marah-marah dia. Sebab dia belum balik dan dia tak wajib lagi. Disuruhan tadi hukumnya sunat. Kalau dah balik, ini wajib. Jadi, dalam mendidik anak belum balik dan juga hamba tadi, masuk ke bilik kita. Mereka mesti minta izin. Tapi maksud mesti di situ ialah sunat. Kita ajar dia demikian sunat dia mematuhi peraturan ini. Perkeliling ini. Hamba. Sebab hamba, saya dah sebut hamba kan nilai dia lain dengan orang merdeka. Disebabkan dia dimiliki oleh tuan ni secara mutlak. Dia tak boleh buat lebih kurang. Kalau dia mengumpat tuang dia, teruk dia kena. Hamba tadi. Sebab hamba tak boleh membantah. Hamba tadi. Dan demikian juga anak-anak. Anak-anak kecil belum balik ni kan dia dalam genggaman kita. Dia degil-degil, kita ugut dia jangan makan tengah hari je. Nangis dah dia. Jangan bagi makan pagi ke, jangan beli atroming, dah nangis dah dia. Misalnya. Maka mengajar dia ni sunat. Sunat dipatuhi benda ni. Tapi kalau saya katakan budak ni masuk juga, dia tak berdosa. Tapi kita ajar bila? Sebelum solat subuh. Yang kedua ialah waktu qailulah. Dekat nak zuhur. Biasa tangga pakai mungkin tidur sekejap. Tapi mungkin dalam budaya kita lain sikit. Kita setengah kita tidur lepas zuhur. Kebiasaan orang Arab. Dan ini juga sunnah Nabi SAW ialah berqailulah. Mereka akan tidur sebelum zuhur. Waktu itulah mereka akan tanggalkan pakaian mereka untuk rehat, untuk tidur. Untuk mengelakkan kepanasan. Rehat sekejap. Maka waktu ni pun tak boleh masuk. Melainkan dengan izin. Dan yang ketiga selepas solat isyak. Kerana kebiasaan selepas solat isyak, waktu orang tidur, waktu orang tanggalkan pakaian. Itu mak ayah tanggal pakaian. Ayah dah tanggal pakaian, mak dah tanggal pakaian, dah tidur mungkin. Maka anak-anak yang belum balik,
Tak boleh masuk melainkan dengan izin. Baik, ini hukum pertama. Hamba dan kanak-kanak yang belum balik boleh masuk semua waktu bilik mak ayah dia melainkan 3 waktu utama. Waktu apa? Waktu yang kita sebut tadi, sebelum solat subuh, waktu qailulah, selepas isyak. Ini waktu yang biasa anak-anak masuk. Habis tak, kalau dia masuk tengah malam macam mana? Ustaz? Tengah malam sebelum subuh ni maksudnya berapa jam sebelum subuh? Dia masuk katakan pukul 2-3 pagi misalnya. Sebab ni disebut lepas isyak je kalau tengah malam, 12 malam. Kebiasaan tengah malam tak ada orang masuk. Maka waktu itu lagilah kena minta izin. Lagilah kena minta izin. Sebab kalau tak minta izin jadi lain keadaan situasi dia. Ini kebiasaan. Baik, ini hukum yang ke-11 atau hukum pertama dalam ayat ini. Ke-11 dalam turutan hukum-hukum yang kita telah bahaskan. Manakala hukum yang ke-12 yang dibahaskan, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat kita ini, iaitu wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'zinu kamasta'zana alladhina min qablihim. Bila mana anak-anak kamu sudah baligh, maka dia wajib meminta izin untuk masuk. Wajib. Budak-budak tadi sunat. Hamba tadi sunat. Bagi kanak-kanak, bagi anak-anak yang dah baligh, maka wajib meminta izin masuk. Bukan 3 waktu ini, pada semua waktu. Sebab apa? Kenapa dia dah balik? Dia dah ada hukum khusus untuk dia. Maka dia nak masuk bilik mak dia, nak masuk bilik kakak dia, nak masuk mana-mana bilik perempuan dan sebaliknya perempuan juga mesti minta izin untuk masuk. Dia tak boleh suka-suka masuk macam tu. Mesti minta izin kerana masa dedah aurat dan sebagainya. Ini hukum dia yang perlu dipahami oleh anak-anak kita. Bila dah balik, ingat dia mesti minta izin, dia mesti ketuk pintu, dia mesti beri salam. Semuanya itu untuk menjaga aurat orang di dalamnya. Balik di sini mazhab kita Syafi'i ialah 15 tahun. Mengikut perkiraan tahun hijrah. Di dalam mazhab kita Syafi'i ada 3 tanda orang tu balik. Bagi lelaki. Maka bagi perempuan pula ada 4 tanda ni. Tanda bagi lelaki yang pertama ialah bila dia bermimpi. Maka dia balik. Dan demikian juga perempuan dia bermimpi. Tanda yang kedua bagi lelaki balik ialah bila dia mencapai usianya 15 tahun. Dengan perkiraan tahun hijrah. Kita tahu tahun hijrah lebih kurang 360 hari. Tahun Masihi 365 hari. Maka perbezaan mungkin dia nak hampir juga dengan tahun Masihi tadi. Untuk dekat dengan umur 15 tahun. Dia ada beza berapa puluh hari sahaja. Dia taklah sampai tahun, berpuluh hari sahaja. Beza dia. Dan wanita juga begitu pada usia dia 15 tahun. Pada kiraan tahun hijrah. Dan yang ketiga, tanda balik dalam mazhab kita Syafi'i ialah bila tumbuh bulu. Bila seorang tu tumbuh bulu, tu tanda dia balik. Berdasarkan satu peristiwa iaitu Bani Quraizah. Bila Rasulullah SAW dan Yahudi menerima keputusan Sa'ad bin Mu'az. Kerana Yahudi Quraizah khianat orang Islam. Maka Sa'ad bin Mu'az mengeluarkan hukuman yang diredai, yang diakui oleh Yahudi. Mereka terima penghukuman. Yang balik di kalangan mereka dibunuh. Wanita dan kanak-kanak ditawan. Maka nak tahu balik waktu itu tak boleh tengok IC, mana ada IC. Tanya umur, dia menipu. Macam mana selok kain? Dia kena selok kain, lelaki ni. Kalau selok kain, dia ada bulu, maka itu tanda dia balik, maka dia bunuh. Kalau tidak, maka dia belum balik. Ini berdasarkan hadis Quraizah. Itu hadis kisah diriwayatkan seorang lelaki yang kita katakan daripada bangsa Quraizah. Dia ceritakan daripada Atiyah Al-Qurazi. Kisah Atiyah Al-Qurazi yang masuk Islam. Atiyah ni dia Yahudi Quraizah tapi dia masuk Islam lepas tu. Dia cerita, dia kata Nabi SAW memerintahkan siapa sahaja yang keluar bulu dibunuh. Wastihya man lam, dan dibenarkan hidup man lam yumbik, yang tak berbulu maka hidup. Maksudnya dia belum balik. Lalu kata Atiyah, fanadharu ilayya falam akun umbik. Dan sahabat Rasulullah pun tengok aku, kata Atiyah, waktu dia masih kanak-kanak. Selokkan aku tengok, dah belum ada bulu. Maka aku terselamat daripada pembunuhan. Fastabqani, lalu mereka Rasulullah biarkan aku hidup. Maka dengan sebab itu dia memeluk Islam.
Ini cerita balik dalam mazhab Syafi'i macam mana. Cara dia, umur 15 mimpi dan tumbuh bulu. Kadang-kadang misai ni, ada budak-budak dah misai pun tanda balik. Tapi itu bukan tanda muktamad sehingga dia bulu di bawah, baru dipanggil balik. Ni kadang-kadang ada budak tu, dia umur misalnya 10 tahun dah macam ada misai, 11 tahun misal. Itu belum kepastian sampai bulu dekat hari-hari dia. Bagi wanita tambah satu lagi, haid. Bagi wanita dia haid. Ini tanda balik. Dan mazhab Abu Hanifah bermula balik ialah 18 tahun. Dan inilah diambil oleh undang-undang barat dan Eropah dalam menentukan pesalah juana. Mengambil kira mazhab Abu Hanifah usia 18 tahun. Dan undang-undang negara kita pun sama, seorang dinamakan pesalah juana ialah 18 tahun ke bawah, bukan 15 tahun. Dan guru kami, seorang guru kami, ketika mana perbentangan dalam satu persidangan maqasid, beliau menceritakan bagaimana di Eropah mereka mengambil kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi untuk jadikan asas kepada perundangan mereka. Termasuk undang-undang juana yang letak, kalau kita kira barat ni apa sumber dia nak letak juana tu umur 18? Sumber dia kat mana? Dia tak ada sumber. Dalam fiqh Islam ada sumber hadis Nabi SAW menyebut tentang umur balik yang menjadi pendalilan dalam mazhab Abu Hanifah dan lain-lainnya. Jadi mereka nak buat undang-undang, tuan-tuan. Mereka tak ada satu asas. Sebab Bible bukan buku undang-undang, dia buku cerita. Bible banyak hikayat tentang Nabi Isa. Selepas dipindah, hukum tak ada. Dia dah jadi buku cerita. Berbanding Al-Quran menjadi asas induk pada hukum. Dan hadis Nabi SAW. Lalu para ulama kita mengarang dalam kitab fiqh berpuluh jilid tentang setiap hukum hakam. Lengkap. Maka barat mengambil perbahasan fiqh khususnya dalam mazhab Hanafi disebabkan waktu itu kerajaan Islam meluas, kita dah sebut semalam. Kerajaan Uthmaniyah bermazhab Hanafi yang berpusat di Turki atau berpusat di Istanbul. Dia bermazhab Hanafi, dia bukan sekadar meluaskan wilayah Islam, bahkan dalam masa yang sama menyebut mazhab Hanafi ke wilayah-wilayah Eropah, ke seluruh dunia. Menyebabkan mazhab Hanafi merupakan penganut mazhab yang terbesar di dunia. Jadi kalau secara mazhab, yang paling banyak sekali mazhab atas dunia Hanafi. Lepas itu India, Pakistan, Kashmir, semua Hanafi. Demikian juga di Afghanistan. Demikian juga kita katakan di kebanyakan negara ataupun negara-negara yang menjadi kawasan kita katakan Asia Tengah. Masuk di wilayah Rusia, bermazhab Hanafi. Yang kedua paling banyak mazhab Maliki yang banyak berkembang di Afrika sebab kerajaan Andalusia waktu itu bermazhab Maliki. Sebab mereka berbalong kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah waktu mazhab Hanafi, maka Andalusia sebab mereka bergaduh dua kerajaan ini, dia tak ikut mazhab tu, dia ikut mazhab Maliki. Dan dia menyebarkan mazhab Maliki di seluruh Afrika. Sebab tu Afrika ni banyak Maliki. Tunisia, Algeria, termasuk Maghribi ataupun Morocco. Ini semua mazhab Maliki. Dan mazhab kita Syafi'i. Syafi'i banyak di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina. Dan sebahagian kecil daripada kawasan di Mesir. Mesir ni pun sama negara Mesir, paling banyak mazhab ialah Hanafi. Hanafi paling banyak. Mazhab Syafi'i berkembang pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin mewujudkan negara Ayyubiyah di Mesir bermazhab Syafi'i sebab Salahuddin bermazhab Syafi'i. Dan gurunya Imam Ibn Asakir ialah ketua mazhab Syafi'i pada zamannya. Maka dia menyebarkan mazhab Syafi'i walaupun Universiti Azhar yang waktu itu kepunyaan Syiah telah diubah oleh Salahuddin Al-Ayyubi menjadi Universiti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan diletakkan pengajian 4 mazhab. Setiap mazhab ada dia punya muftinya, tetapi kalau bertingkah semua mazhab ini dia kena kembali pada mazhab Syafi'i. Akhirnya menjadi kebiasaan di Mesir hari ini sampai hari ini di institusi ifta fatwa di Mesir dia akan melantik mufti di kalangan mazhab Syafi'i. Kebanyakan mufti Mesir dia bermazhab Syafi'i. Tapi kerajaan ni umum mazhab Hanafi. Ikuti Maliki. Pensyarah ni pun sama. Kata Imam Syarbasi dalam kitab beliau Yas'alunaka fid din wal hayah, di Universiti Azhar yang paling banyak pensyarah Hanafi. Diikuti Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hanbali. Mazhab Hanbali dia berkembang di Hijaz, di Saudi. Tapi mazhab Hanbali seperti tak dikenali sebab orang dah namakan dia Wahabi terus. Padahal dia mazhab Hanbali. Tapi oleh kerana
kita katakan dia punya kepanasan perselisihan tadi sehingga tenggelam mazhab Hambali tadi. Saudi ni di mazhab Hambali. Cara undang-undang. Tapi kebanyakan orang letak yang tak buat kajian. Dia tu kata ini Wahabi tu. Padahal dia mewakili mazhab Hambali. Ya memang mazhab Hambali agak keras dalam beberapa isu. Dia keras ni. Dalam 4 mazhab tu paling kerasnya mazhab Hambali. Yang paling tengah-tengah mazhab Syafi'i. Yang paling tengah. Yang ringan sekali Hanafi. Secara umum, mazhab paling ringan Hanafi. Itu orang India, orang Pakistan. Tuan-tuan tengok dia buat ibadat mudah je. Dia tawar rambut nampak tak risau dia. Sebab dia tak jadi syarat. Mazhab Syafi'i syarat. Dan mazhab Hanafi dia tak syarat, seorang tu tutup aurat tawar. Tak syarat. Sebagaimana dia tu juga tidak memberi syarat seorang tu suci dari haid. Itu geng-geng dia tak ada niat bersyarat. Kita ada niat bersyarat sebab haid. Dia orang haid pun tawar. Sebab dia tak syarat. Tak beri syarat. Sebab itu setengah-setengah penyelesaian mazhab fiqh. Kadang-kadang ada wanita dia pergi haji, dia pergi haji 100 tahun sekali. Sekali seumur hidup lah. Maksud kalau tuan-tuan pergi haji, betul daftar balik, tunggu lagi 120 tahun. Dan kata lain, arwah lah tak gigi. Time gigi tadi, haid panjang pula. Oh, dah kelang kabut. Nak buat macam mana haid panjang? Kita tak tawaf lagi ifadah. Kalau tawaf adat tak apa, dia gugur sendiri. Ni tawaf ifadah. Sebab kita pergi Madinah dulu. Lepas tu balik ke Mekah. Lepas tu dah kena balik. Panjang. Lalu mereka bertaklid pada mazhab Hanafi. Tawaf juga. Selesaikan ibadat haji. Maka ini di antara penyelesaian. Ini dalam bab fiqh. Kembali pada ayat kita. Bila kita cerita tentang umur balik tadi. Dalam mazhab Hanafi, baliknya 18 tahun. Bukannya 15 tahun. Syafi'i 15 tahun. Kemudian hukum ketiga, wal qawaidu minan nisa. Dan wanita-wanita tua. Baik syarat tua ni ialah pertama dia menopause. Kalau dia belum menopause, dia tak panggil tua. Dia panggil qawaid. Qawaid ni dah pencing lah. Duduk rumah je. Dia tak cenderung berjalan. Kalau rasa nak berjalan kat Langkawi lagi, belum qawaid nama dia. Rasa nak berjalan kat itu, kat ini, belum. Dia tanda orang tu tua sangat, dia tak nak jalan. Dia memang suka duduk rumah dah. Dia dah sakit lutut. Yang kedua, qawaid ini ialah orang yang tak beranak lagi. Yang ketiga, makna qawaid, orang yang tak fikir lagi nak menikah. Dan orang pun tak fikir nak menikah dia. Ya kalau orang fikir menikah juga bukan kerana syahwat, cuma nak suruh halau nyamuk. Mungkin dia menikah nak kemam cakap, suruh kacau Nescafe, itu je. Bukan menikah dia kerana tujuan syahwat tak. Sebab tak ada teman nak bercakap, dia pun takut hantu, dia kahwin lah. Dia kahwin, dia tengok muka rumah dia pun dia ngeri pada hantu. Tak apa. Asalkan dia manusia, bukan hantu. Artinya, kelompok ini panggil qawaid. Baik qawaid, dia ada keringanan dalam menutup aurat. Dia boleh tanggalkan tudung. Dan dia boleh pakai skaf kepala dia. Dan dia pun boleh buka skaf kepala dia. Menampakkan rambutnya dengan syarat. Tiada niat dia untuk tunjukkan perhiasan pada rambut dia. Atau pada lehernya. Kalau niat dia buka tudung nak tunjuk perhiasan pada lehernya dengan rantai emas, dengan subang, dengan rambut berkala, maka dia sama hukumnya, dia kena tutup aurat. Sebab dia dah tak cenderung berhias, dah tak cenderung pakai emas, tak cenderung nak pakai subang, tak cenderung dah rambut ni nak minyak-minyak, tak cenderung. Maka dia boleh untuk nampakkan rambut dia. Atau lehernya. Dengan syarat dia tak ada niat berhias pun. Ini dia dengan Tuhan. Tapi Allah sebut lepas tu. Kalau dia memilih menutup aurat itu lebih baik. Wa an yasta'fifna, kalau mereka memilih kekal menutup aurat macam anak dara, macam yang lain-lain perempuan, itu lebih baik. Di sini kita faham supaya, kerana ada orang cuba manipulate. Kononnya kita dah tua-tua, boleh buka tudung. Al-Quran sebut. Pada orang tamah ni, gincu tebal. Ni merah ni. Masih gatal lagi. Tiba-tiba nak masukkan dalam ayat qawaid. Ini satu penyelewengan dalam tafsir Quran. Kalau tuan-tuan dulu masih ingat lah. Saya ingat tahun lepas ke 2 tahun lepas. Ada seorang peguam ni, dia cuba kata tak wajib dalam tutup aurat kalau kita dah tua. Dalilnya wal qawaid. Dia mengaji undang-undang, dia tak mengaji tafsir. Dia tak baca habis ayat tu. Dia baca sekerat, lalu dia pun kata perempuan tak payah pakai tudung. Kalau dia menopause tak payah pakai tudung. Tuan-tuan menopause ni kita tengok juga. Menopause ni kalau dia perempuan menopause, bukan berarti dia tak ada nafsu. Sebahagian menopause tadi dia mungkin masih punya keinginan yang kuat pada lelaki. Dia masih punya keinginan. Dan lelaki juga punya keinginan pada dia. Maka dia bukan dalam kategori qawaid.
Kriteria kawaid ialah dia orang lelaki tengok pun tak nak nikah dia. Orang lelaki ni mungkin tanya bila dia nak mati ni. Mungkin. Atau mungkin tengok dia ni bela hantu raya ke pun tak mati-mati. Maknanya tua sungguh lah. Kawaid. Wanita-wanita tua seumpama ini dan dia pula tak cenderung untuk berhias. Tak cenderung untuk berhias. Kalau jenis perempuan tua tapi masih jangok. Orang kampung saya panggil jangok. Masih jangok lagi. Masih bergincu, masih nak tunjuk dia muda ni. Kena tutup aurat. Yang kita sebut kawaid wanita-wanita yang sudah tidak punya keinginan untuk beranak, keinginan untuk menikah, keinginan untuk berhias. Maka boleh. Pun begitu Allah kata kalau mereka menutup aurat. Sebab apa? Bila perempuan tu tutup aurat, dia nampak hebat. Nampak bagus. Nampak mulia. Maka kerana itu kata Allah Ta'ala, wa an yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Kalau mereka memilih untuk kekal menutup aurat itu lebih baik dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.